tumpah darah Nabi ataupun tempat lahir kita. Supaya kita ni lahir mana, tumpah darah mana. Kita ni orang panggil tempat tumpah darah kita di Punjawi, tempat tumpah darah kita di Nayu Bakok, tempat tumpah darah kita di Mayu, tempat tumpah darah kita di Nasta. Tu orang panggil tempat lahir kita, tempat tanah air kita. Nabi ni jangan mana di Nabi kita ni. Nabi kita ni lahirnya di Kota Mekah. Kota Mekah yakni di hadapan Masjidul Haram. Rumah Nabi beranak tu orang panggil rumah Abu Talib, ialah anak bagi Abdul Muttalib. Maka umur bagi Abu Talib yakni duk depan depak bagi Bukit Syabah Ali. Di Mekah tahu ni masjid Mekah ni, perhati molek ni masjid Mekah. Lepas tu baik luar lek Jamil, di Jamil ni tempat rumah Siti Khadijah ni. Ni masjid Mekah, Safa Marwah ni, Safa Marwah. Lepas Safa Marwah iaitu baik mai luar tu baik le Marwah ni tu baik jalan mai ada Jamil lah ni. Ada hammam. Hamal rijal, hamal nisa. Ada jamal laki-laki, jamal para puan. Lepas tu di tengah-tengah jalan, pak kita nak jalan tu situ kata ulamanya rumah bagi Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tu baik mai depan tempat maktabah ataupun hon samuk bagi Saudi. Sini orang panggil rumah bagi Abu Talib. Dan pula di sini juga tempat kelahiran bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sini tempat beranak Nabi kita di dapat sejarah. Di Kota Mekah, di Kota Mekah, Patak Kawah tu. Dan dibangkitkan dia kan Nabi, dibangkit Nabi, diutuh Nabi, dititah oleh Allah. Di mana dibangkit oleh Allah akan dia. Di mana dibangkitkan dia, yakni dibangkit oleh Allah dan diutuh oleh Allah akan dia kan Nabi. Dibangkit jadi rasul, jadi utusan Allah untuk menyebarkan risalah Allah, untuk menyebarkan masalah tentang hukum-hukum syarak tu di mana? Pada Mekah. Nabi tu Allah Ta'ala bakit dia jadi Nabi masa umur 25. Turun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq di bukit Gua Hira, bukit Jabal Nur. Lepas tu Nabi kita terimakan risalah, terima jadi rasul daripada Allah di mana? Iaitu di Mekah. Di Kota Mekah. Padahal 40 tahun. Padahal umur Nabi kita 40 tahun. Sebab tu sinilah tu kita nak buka pondok duk umur 40 deh. 40 sebab ambil daripada nak jadi rasul. Allah Ta'ala nak bakit mula-mula jadi Nabi umur 25. Lepas tu umur 40 baru Allah Ta'ala akik jadi pangkat risal. Orang panggil pangkat rasul untuk menyebar risalah Allah dan hukum-hukum Allah umur 40. Sebab tu orang umur 40 ni orang tengah tubuh. Kamu dia orang 40 ni orang panggil orang penuh akal fikir. Sebab itulah apabila kita nak buat satu perkara, nak jadi pemimpin ke, nak jadi ketua kampung, nak jadi tok imam ke, jadi tok nebel, umur 40 ni paling molek. Kerana orang panggil karenanya otak sudah penuh, lagi pula akal fikir orang panggil penuh, cukup lekat. Dia orang 40 ni tak gaduh dah, dia mikir pun dia tak gaduh, dia buat gapo dia tak gaduh dengan haning. Dia tak supo kita orang muda-muda buat gapo gaduh-gaduh lah orang. Tak ada dia mikir. Orang umur 40 ni orang otak penuh. Kalau kita umur 14 ni orang panggil otak sekerak. Awak gapo tu asal boleh kanak boleh kanak boleh kita setuju boleh kita rasa ramai tak apa dah. Walaupun benda tu kena tak ada kira cara dah. Tapi orang 40 ni dia fikir tak fair keluar ni jadilah ning. Kalau buat kau ni dia fikir belakang jadilah ning. Fikir kiri kan ni orang panggil orang otak penuh weh. Otak cukup lekat lagi pula penuh otak dia akal fikir dia tu penuh dia panggil. Dan diam ia Nabi. Dia makna dia yakni mendiami dan duduk. Tu mana dia? Duduk dia di Kota Mekah sana. Dan diam ia. Pati molek. Yakni dan mendiami ia. Dan duduk ia Nabi. Duduk pada Mekah. Nabi duduk pada Mekah selepas pada dia lahir. Maka dia pergi jadi Nabi umur 25. Lepas tu jadi Rasul saat itu umur 40. Maka duduk mendiami di situ selepas pada jadi Rasul pula 13 tahun. Bermakna umur Nabi 53 duduk jadi Rasul 53. Siapa umur 53 itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala titah Nabi dengan hijrah. Makna kata Nabi duduk Mekah ni ambil daripada budak, ambil pada kecil sampai ketua umur sampai 53 tahun Nabi mendiami dan duduk dia di Mekah. Duduk dia saja duduk turun Fok Quraisy ambil daripada umur setahun 2 tahun tu 3-4 tahun sampai 18 tahun 12 tahun duduk kali dengan Pak Darah. Umur 8 tahun duduk dengan Ceh. Umur daripada 12, 13 sampai 25 sampai menikah tu duduk dengan Pak Darah Abu Talib. Tengok lagi. Lepas tu sampai umur 53 tahun Nabi duduk di Kota Mekah duduk dakwah hati. Lagi pula jadi Nabi, jadi Rasul, duduk biasa buat perniagaan 53 tahun.
Kemudian daripada demikian itu, demikian Nabi mendiami di kota Mekah saat itu dah. Ambil daripada kecilnya sampai umurnya 53. 13 tahun, yakni 13 tahun selepas daripada Allah Taala latih jadi rasul itu. Enggak tahu situ. Kemudian daripada demikian itu, demikian 40 tahun mendiami pada Mekah ni. 13 tahun. Nabi duduk pula 13 tahun. 13 tahun ni makna yakni selepas pada ketika Nabi dibangkit jadi rasul, maka Nabi dakwah le kota Mekah, dakwah puak Quraisy, dakwah puak kafir Quraisy, masanya 13 tahun. Pada masa ni anak umur Nabi nya ni 53 tahun tak molek. 13 tahun Nabi duduk Mekah ni yakni selepas dibangkit jadi rasul untuk menyebarkan risalah Allah dan menyebarkan hukum-hukum Allah Taala wi. Maka berpindah ia Nabi lepas pada umur ia 53 tahun, yakni ia dakwah dari Mekah 13 tahun, maka berpindah. Apa berpindah? Yakni dititahkan oleh Allah Ta'ala tu dengan berpindah. Waqad azinallahu bil hijrati ilal Madinah. Dan sesungguhnya dititah oleh Allah, izin oleh Allah dengan Nabi itu berpindah selepas pada umur 53, yakni selepas pada dakwah di kota Mekah 13 tahun. Tu gitu. Tak boleh. Jangan duduk negara, jangan duduk negara. Tu dia makna kata 13 tahun, yakni duduk dakwah le kota Mekah, maka berpindah ia Nabi, yakni selepas dititah dan diizin oleh Allah dengan berpindah itu. Maka berpindah ia Nabi, mana berpindah yakni selepas diizin oleh Allah dan dibenar oleh Allah Taala dengan hijrah dengan berpindah. Berpindah ia Nabi ke Madinah, yakni pada masa ni Nabi sudah dakwah di kota Mekah 13 tahun, umur Nabi 53. Dan diam ia Nabi, dan duduk ia Nabi, tu mana diam ia Nabi, yakni mendiami ia Nabi. Duduk ia Nabi pada Madinah, yakni pada kota Madinah. Madinah pada masa sebelum daripada Nabi masuk nama apa weh? Nama Yathrib. Tak ada nama Madinah. Tak situ, tak luar. Madinah sebelum daripada Nabi hijrah, Madinah ni dikenali dengan Yathrib. Nama Yathrib, nama gini. Nama gini, belum pada Nabi hijrah ni nama Yathrib. Bukan nama Madinah, nama Yathrib. Ini sebelum daripada Nabi hijrah, Madinah nama Yathrib, yakni bandar yang banyak penyakit. Bandar yang banyak penyakit. Apabila Nabi itu berpindah hidup pada Madinah pada tahun yang pertama, Nabi pun berdoa dengan Allah Ta'ala, maka Madinah Yathrib yang banyaknya penyakit-penyakit, maka tukar dan bersaling dan berpindah kepada Madinah yang bercahaya. Nabi mendiami apa tahun di Madinah? Yakni 10 tahun. Tahun yang ke-11 hijrah, Nabi sudah wafat dan meninggal kembali faraqad dunia, tinggal dunia, kembali kepada Allah Ta'ala. Dan wafat ia Nabi. Nabi itu wafat. Mati Nabi. Wafat Nabi. Apa wafat? Kesempurnaan umur Nabi itu wafat. Wafat. Kita ada kecek wafat ni. Kecek sepatut tengok orang tinggi. Pokok kita ni mati. Kalau pokok siya mampu. Hak tu lah ya tau. Tapi luah kecek bunyi kasar ni tak kasar. Kalau kita orang panggil mati. Kalau orang kedebes-kedebes pun Nabi SAW, para ulama-ulama orang panggil wafat. Nabi orang panggil wafat. Apa wafat? Yakni kesempurnaan umur hidup. Kalau dia umur dia sempurna, maka Allah Ta'ala jepu ambil dia pergi kepada Allah, pergi ke rahmatullah alaih. Itu makna wafat ni kesempurnaan hidup dia. Pas-pas dia mampu. Mampu. Kita tak beza dengan kambing mampu, ayam mampu, itik mampu. Patut rasia mampu. Kan? Rasia, mampu rasia tu. Kalau orang mati tu banyak mau kena dah mampu bakar. Sebab apa buat sia bakar ni, tengok Nabi Ibrahim nak kewak angung lai sedang tapi kata kita nak bakar pun kita mati. Kenapa? Kan tengok Nabi Ibrahim duduk dalam api, duduk makan wah angung, duduk makan wah tu apa nampak sedap. Pasal sebab tu pun kita mati nak bakar, nak sejuk pun Nabi Ibrahim. Pas sejuk dah. Sejuk apa? Dolar. Lepas putus habis orang-orang tulai-tulai dah kan. Tu dia wafat Nabi tu pada Madinah, yakni pada kota Madinah. Kesempurnaan hidup Nabi pada Madinah, mati Madinah. Lepas tu dan dikuburkan dia kan Nabi, dikuburkan dia, ditanamkan dia kan Nabi, tuan dikuburkan dan dikuburkan dia, jadi ditanamkan dia kan Nabi. Tanam mana? Pada tempat wafatnya, wafat Nabi. Maka ditanam Nabi pada tempat wafatnya, pada tempat matinya. Nabi mati mana? Mati di rumah Siti Aisyah. Maka ditanam Nabi di tempat dia wafat tu. Perak.
Hari mula-mula Nabi duk sakit demam panas. Nabi Humma nak kena demam panas. Duk tidur atas riba Siti Aisyah. Nabi Aisyah ambil air gereba mai aku panas sangat. Tidur atas riba Aisyah. Aisyah rasa panas tu paha dia. Lepas tu Nabi tu mati tak? Mati di bilik Siti Aisyah. Sebab Nabi dia banyak bilik. Sebab Nabi banyak bining. Bining Siti Aisyah, bining Khadijah, bining Maimunah, bining Maria. Bining tu makna bilik. Tapi Nabi tu pergi mati pada bilik Siti Aisyah. Lepas tu tani Nabi pun pada rumah dan bilik Siti Aisyah tu. Tak? Dan dikuburkan dia pada tempat wafatnya wafat Nabi. Yakni pada bilik Siti Aisyah. Wahai tahu. Nabi mati pada bilik Siti Aisyah pada hujrah Sayyidatina Aisyah. Yakni pada bilik bagi Siti Aisyah Nabi mati. Nabi mati mula-mula sekali. Siapa dia masuk mula-mula? Aisyah pun tengok Nabi titik air mata tak pipi Nabi. Maka masuk mula-mula sekali ialah Abu Bakar As-Siddiq tua Nabi. Ialah ayah kepada Siti Aisyah masuk tengok Nabi. Abu Bakar pun titik air mata. Maka sekucuk Nabi. Sebab tu sunat kita kucuk yang mati. Kita kucuk di pipi, kucuk di pipi, kucuk di dahi, tak kucuk dahi, cuk pipi. Siti Abu Bakar pun kucuk Nabi teriak bla-bla menangis titik air mata. Tak tu baik mari daripada Umar Siti Aisyah royak ke Umar. Hei Umar, mun jangan doa alawat pada alawat. Umar dia kata Nabi Muhammad mati hari ni ku pacung tekak habis. Umar yang baikkan kita nak ngaji dah sejarah dia. Dia nak baikkan sungguh. Dia kedebay sungguh kerana diasuhkan dia dengan kedebay, dengan puaning, dengan tak hera kau orang hamiyatul jahiliyah. Umar kata Muhammad mati, Nabi Muhammad mati, aku pacung tekak. Abu Bakar pun tengok Nabi sudah wafat. Abu Bakar tu baik mari pada Umar Siti Aisyah. Hei Umar, tak usah duk ngamuk, tak usah ngamuk. Tak usah duk ngamuk. Nabi sudah wafat dah. Nabi sudah mati. Tak usah ngamuk senyap sudah. Dah mati di rumah dan bilik yang Nabi wafat, maka situ tempat tani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tempat wafat Nabi mana? Di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maka di wafat Nabi di rumah Siti Aisyah, maka di situ juga tanikan gabak. Kumbuh Nabi, ditanamkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Rumah Nabi, rumah Siti Aisyah dengan mimbar Nabi dengan sejid Nabi, Allah lebih kurang dalam 14 mik lebih kurang ya. Kita pergi Madinah kita nampak tu 4 pagar putih. Lepas tu Nabi saat ni tu ya ada gerai. Gerai situ, tapi lah ni ya tu baik dah gerai situ tempat Nabi mengajarkan puak angsa. Lepas tu kita gilik belakang lagi orang panggil ada satu gerai anak cucu angsa dan muhajir ni duk baca Quran hari ke hari. Lepas tu kita tengok puak ni muka tak serupa dengan orang kita, tak serupa dengan orang biasa. Kerana puak ni anak cucu bagi angsa, anak cucu bagi muhajirin, muka putih, muka janguk, muka licin, muka cuci. Puak ni duk baca Quran hari-hari dia buat dur, buat pusing ni. Hari ni keluarga ni baca Quran Nabi, esok keluarga lain pula baca Quran Nabi. Duk musing hak mo. Ada lek belakang kubur Nabi tu ada satu gerai bagi para sahabat duk bacakan Al-Quran daripada anak cucu bagi Ansar dan pula Muhajirin. Pergi Mekah, pergi Madinah. Tapi lah ni payah sikit lah. Tak serupa zaman kita pergi 17 tahun, 20 tahun dulu nak masuk Raudah pergi mana boleh masuk. Lah ni tak boleh dah, je sekak. Nak masuk tu kena masuk tu. Pahlah ni kena pakai telefon pula, kena pergi apa? Kena pergi semak dalam internet, semak dalam telefon. Kita nak masuk piano satu Jumaat, dia masuk sekali, 2 kali ya. Lepas tu kena hantar dia dalam komung dalam telefon. Kita nak masuk piano masuk pukul 1 malam. Berapa orang kena cek masuk kita orang. Kita kena makan mereka panggil kita kena app dengan telefon kita. Lepas tu nak hantar pergi kepada orang panggil komung tu, nak hantar pergi kepada pusat dia di Madinah. Kata apa orang Jumaat kita, syarikat mana, syarikat Badrang ke, syarikat Hayat ke, nak masuk sini 15 orang ataupun 20 orang. Kena app dalam telefon, nak hantar pergi tempat komung dia. Apa siapa pukul 1 kan kita halau kat askar. Nama kita duduk dalam telefon ni sebab tu pergi Mekah lah ni kena ada telefon nak orang. Baru nak boleh masuk di Raudah, tempat kubur Nabi dan tempat Raudah yakni kebun daripada kebun syurga tu. Lah ni ya payah sikit dah. Kena pakai app, kena pakai gapo. Lepas tu kalau orang tua tak kerti pun tak ada masuk. Tu perlu kepada orang yang pandai-pandai. Pahala ni pokok dia pandai belakang dah. Tapi nak masuk Raudah ni, nak masuk supaya zaman dulu tak boleh. Dulu nak masuk via mana pak ni, tanah syurga ni. Hak Nabi kata, ma baina mimbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Barang yang ada di antara rumahku, di antara kuburku ni, ma baina mimbari wa baiti raudatum min riyadil jannah. Barang yang ada di antara mimbarku, memang kebah Pak Nabi tebah, dan di antara rumah celah-celah tu raudatun, ada satu kebun, satu tanah min riyadil jannah, daripada tanah-tanah syurga. Celah tu ni rumah Nabi ni, kita tahu rumah Nabi.
Ni mimbar Nabi dah lebih kurangnya berapa belah mik? 20 mik, 14 mik itu ya. Dapat celah ni. Ni celah ni ambil tu. Ma baina mimbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Di antara bagi di antara rumahku dan di antara mimbarku. Ma baina mimbari wa baiti. Pas celah ni. Celah ni tahagawa. Allah Ta'ala mik bombing dalam syurga mari tok sini. Di atas muka bombing sebutir ni tanah syurga situ saya. Hak tu mik tanah syurga mai berletak di atas dunia. Sebab tu situ pakak berubuk boleh duduk 15 minit ya sekali masuk. Mai 2 rakaat 4 rakaat apa tu doa sikit sebanyak urit lepas tu askah marah. Oh ya Allah ruh. Ya Allah ruh. Ya Allah khrud ya akhi ya Muhammad ya Allah ukhrud nah. Ruh ya Allah. Orang lain nak masuk pula tu. Beribu-ribu tu. Baik geruk ni geruk lain pula. Sebab pakak duk berubuk di bawah mihak Nabi kata ma baina mimbari wa baiti raudatun min riyadil jannah. Lepas tu kata setengah ulama, raudah tu ambil daripada kubur Baqi sampai kepada mimbar Nabi. Tu kata ke. Tapi ala qaulin rajih wa ala qaulin mu'tamadin ialah di antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi itulah tanah syurga. Hak tu kaum mu'tamad. Sikit sangat ya tanah raudah. Supaya lah air mana daripada syurga ialah air laga Zam-Zam. Mana lagi air laga orang panggil air syurga? Laga sungai apa sungai ni. Sungai Furat tu orang panggil talian air tu air mata daripada syurga. Nah, tu dia. Kemudiannya Nabi tanya di rumah Siti Aisyah dan adalah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu wafat ni. Berapa? 63. Umur Nabi 63. Maka ketika ni Abu Bakar 60 ni. Abu Bakar dia tua pada Nabi 3 tahun 2 tahun lebih kurang. 63 Nabi wafat, umur Abu Bakar 65 ni. Lepas tu 63 ni pada hari Isnin. Nabi beranak hari Isnin, mati pada hari Isnin. Dan wajib kita iktikad lagi. Wajib kita berpegang lagi. Bahasa syariahnya syariah Nabi Muhammad. Syariah Nabi Muhammad ni. Apa dia tengok. Dan wajib iktikad bahasa syariahnya syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa syariah Nabi? Yakni hukumi dan undang-undang yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad. Satu-satu Nabi yang ada undang-undang dia. Ya ada hukum-hukum yang Allah Ta'ala beri ke dia. Maka undang-undang yang Allah Ta'ala beri ke Nabi turun pada Nabi ni menasahkan, yakni membatalkan dan memperhilangkan sekalian syariah segala rasul yang dulu-dulu yakni daripada Nabi kita. Misalnya syariah bagi Nabi Isa. Dulu belum pada bakit Nabi kita tak batal lagi. Lepas tu Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi Isa, Nabi Musa tak serupa. Nabi Musa dah. Kalau kena darah sini. Kena najis lah. Baju kita kena darah. Ya basuh tak cuci, ya kena ambil guting-guting. Dia tahu. Ni une yang turun pada Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi kalau kena darah saat ni tu basuh cuci tak? Jawab kata basuh tak cuci. Patut buat mana nak cuci najis ni darah duk ada sini ni. Ada di kita tadi baju kita darah kecil-kecil. Dia kata hilang pada syariah bagi Nabi Musa kena ambil guting buat hak baju tu nak cari. Tapi syariah bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau gi kena tik cicak, gi kena tik kucing, gi kena darah, makna temada dengan kita basuh 3 kali. Mada kita basuh 3 kali. Basuh kali pertama mula-mula basuh we tu being darah tu dulu. Gonyoh we tu being darah nampak merah. Baslah gonyoh-gonyohnya we tu being darah tu. Diri darah nampak merah. Bonyoh dulu. Basuh terik 2, lepas tu basuh terik 3. Maka makna kata cuci dah tu di sisi syariah Nabi kita. Di sisi hukum-hukum yang Allah Ta'ala wi pada Nabi kita. Kama dia undang-undang hukum yang tu pada Nabi kita membatal dan menasah semua undang Nabi Isa, undang Nabi Musa. Lepas tu fok-fok Yahudi dok pakai lagi dengan cara Nabi Musa. Tapi orang panggil pakar pun tak sah dah wetika lala ni. Kenapa? Turunkan Quran, turunkan hukum, turunkan syariah pada Nabi, maka undang-undang syariah Nabi-Nabi yang lalu-lalu, rasul-rasul yang lalu-lalu, maka kira dibatal, dipelesu, diperhilangkan akan dia, mengsus akan dia oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hak dulu boleh kita bakar tak? Tak boleh bakar lah. Walaupun kita tahu nah, kitab Taurat ada lagi,
Kitab Injil ada lagi, tapi dengan undang-undang hukum-hukum yang ada dalam Injil, dalam pula ada dalam Taurat, boleh pakai tak sekarang? Jawab tak boleh nak pakai. Kalau kita orang agama Islam, kena pakai hak yang ada di dalam Quran, hak yang ada dalam hadis, hak yang turun pada Nabi. Adapun undang-undang pada Nabi dulu, kira batal. Supaya ni kita buat bisa. Kita asmaya tak ada air. Hati molek. Air tak ada. Fakidut tahura ini luputkan dua perkara. Misalnya kita terluput air. Air tak ada kering kotor. Ada juga air tapi nak buat minum kebenatan, nak buat uta tu minum, nak buat kambing tu minum. Kalau kita buat air semaya, maka tak ada air. Tak cukup air nak buat minum kebenatan. Tika ni sah kita tayamum. Boleh kita tayamum. Kata tayamum untuk kita nak semaya, untuk paharukan semaya, syarat jangan datang air. Deh, kita pun tayamum semaya. Bo maya sudah siap gapo anda dok semaya tu, maya sunat boleh dah. Kita mai fardu patut semaya sunat boleh. Padok dok mari kita nak maya pula. Dia mata air dah dah weh. Air mari dah weh. Maka terbatal tayamum dengan serta merta dengan otomatik apabila air tu datang. Supaya tak ada ni dok pakai syariah Nabi Isa. Nabi Isa tak ada lagi dalam Taurat dia, ada lagi Injil atau pinggan negara. Injil bagi Nabi Isa. Tapi apabila datang Nabi Muhammad, datangkan Quran, datangkan hadis, maka syariah bagi Nabi Isa Musa kirakan batal. Kalau kacau bakar, tak sah. Kalau kacau bakar, tak sunnah. Kalau kacau bakar pun tak pakar. Supaya ni lah orang tino. Ya nak semaya boleh semaya bila? Tika ya tak ada hai. Apabila ya hai, maka kalau yang asmaya 10 kali nak maya, tak sah. Asmaya beratus kali tak sah kerana manik menegah. Ialah air apa? Darah dok tubik tu. Darah dok tubik daripada farat, iaitu panggil perkara yang menegah mesahkan asmaya, mengesahkan akan gawa, yakni asmaya. Supaya ni, kalau syariah bagi Nabi Isa, syariah bagi Nabi Musa ada dalam Taurat Injil lagi. Tapi apabila datangkan Nabi Muhammad, datang hukum syariah Nabi Muhammad, maka benda tu kira batas sendiri. Kira plesu sendiri, kira hilang tersendiri, dinasahkan akan dia dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dinasahkan akan dia, nah, dinasah. Dah. Sekalian syariat segala rasul yang dulu-dulu dan kekalnya syariat Nabi Muhammad ni hingga hari kiamat. Hingga sampai kiamat. Hukum syariat bagi Nabi Muhammad tu kekal sampai hari kiamat weh. Sampai hari kiamat kekal. Tengok. Kemudian di setengah daripada wajib kita iktikad lagi. Wajib daripada kita iktikad dan kita berpegang. Wajib iktikad, wajib berpegang. Kemudian Nabi SAW kata, nak tengok sini. Dah perhati ni. Wajib iktikad setengah daripada kesempurnaan iman kita. Benda setengah daripada kesempurnaan iman mana? Bermula warna tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Dia mau tanya kita tubuh badan Nabi gana weh. Warna tubuh badan Nabi iaitu putih cenderung kepada merah. Putih nak condong pergi ke merah. Bukan putih condong ke biru, bukan putih condong kepada kuning, bukan kuning lah putih condong pada pucat. Tak. Tubuh Nabi nampak putih tapi warna putih nak condong pergi ke merah-merah. Orang panggil Nabi ni warna kulitnya putih merah. Yakni tubuh badan Nabi warna kulitnya putih merah, bukan putih kuning. Lagi pula Nabi tinggi rendah. Tinggi rendah Nabi ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggi rendah Nabi Muhammad ni sederhana. Bukan tinggi doa nampak jalan, nampak jadi negara, nampak jadi layu tadi. Ada orang tu tinggi. Oh, tinggi nampak jadi glowing jalan, tinggi doa. Tinggi tapi halus. Nampak sepuluh galah. Rayung. Nabi bukan tinggi lagu tu. Bukan tinggi berdoa nampak jalan, nampak berayung gitu. Tak sepuluh fok-fok tinggi-tinggi doa dah. Ngano pun nampak berayung tu kan. Berat 5 pulau. Tinggi 2 meter, 3 meter jalan nampak itu berayung. Tinggi bukan tinggi sangat. Rendah bukan rendah sangat. Nabi kita tinggi rendah sederhana. Apa sederhana? Yakni pertengahan. Sebab tu Yahudi yang karut dalam kisah Nabi. Dia kata Nabi ni besar 4 segi. Tu pok Yahudi karut dalam kisah sirah. Kita cuba kita tengok dalam Asy-Syamailah Al-Muhammadiyah. Ya royak tentang sifat-sifat Nabi dan kelakuan-kelakuan Nabi dan bentukkan tubuh Nabi. Maka dalam cerita tubuh Nabi tinggi rendah sederhana. Patu orang-orang katanya Yahudi dan Nasrani yang kena ke sifat Nabi. Dia kata Nabi Muhammad tinggi. Tinggi berdoa, jalan jadi berayung. Patu tubuh Nabi 4 segi. Tak. Itu orang panggil demo kenakkan kisah Nabi dan pula cara-cara bentukkan tubuh Nabi dan rupa parah Nabi.
Tak gimana? Tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Nabi kita ni orang sederhana. Kalau Nabi tu ada tu loh, tinggi ni plus tu ngapa pocok nyo lebih ya lagi. Tak ada. Kalau pocok nyo tu apa ambil cuba dia kira. Ni plus tu ke ni plus tu kita, ni plus tu ya. Ni plus tu ya. Satu star, satu mbik lah. Ni plus mbik. Tinggi ada pocok nyo lagi tak ada, tinggi sungguh. Jalan pak pegasi tu. Mbik tak buat. Boleh cari ya. Susah. Tapi Nabi kita ni orang panggil Nabi yang rendah dah. Orang panggil tinggi tak tinggi sangat. Besar tak besar sangat. Tapi tak besar Nabi pun dengan fuak kita besar Nabi. Nah fuak-fuak mak saleh. Kalau kita kira fuak arak ni. Kalau fuak arak kebiasaan 2 mbik tu biasa. Lepas tu Nabi tu tinggi pada tu lagi. Nabi kita ni umat ya kahlu. Tapi masa Nabi tu besar lagi. Cuba kita tengok pedai Nabi, pedai Sayyidina Umar, pedai bagi Abu Bakar, pedai Ali duduk di Turki. Pedai fuak-fuak ni sungguh tak demo tak besar lah. Tapi fuak kita lah ni kena akid 3 orang. Demo dulu akid seorang tu nipis-nipis ya. Piah. Takir ke? Pacung tekak kafir. Tapi kita lah ni kena akid 3 orang. Mereka demo tak ada besar dah. Tapi orang panggil sederhana. Nah, tinggi besar tu sederhana. Dan bulu kening Nabi ni. Bulu kening ni. Ni bulu kening ni. Ni bulu kening. Dia panggil nama tak kenal. Budak apa ni. Ni cer arai ni. Meru mengkan. Kau dia awak arai. Tengok ni. Ni bulu kening budak ni weh. Kening. Patut kalau fuah duk lewat je kukur ni. Patut akhir tu cukur rambut sampai cukur kening. Jadi fuah lewat. Ni cukur kening. Kening tak boleh cukur nah. Harai cukur kening. Cukur rambut je. Kening tak boleh cukur. Keutamaan dia kuning Nabi ni hitam. Kening dia ni kan. Lembut. Lagi pula bulu mata jeltik. Nah, bulu kening Nabi lebak. Ni bulu arak je lebak. Nampak lahir lebak. Kadang kita ada 3-4 arak cerak tak syak nak celok boh nak nampak hitam ke dia. Tapi bulu kening Nabi hitam, lebak, bulu mata letik. Pasal itu lain sebab tu beri kamsang anggap itu ni, dia buat bulu mata ni letik ah. Fok tino hari nikah nak buat guna letik pakai alat tu kan. Pas ini nampak kepek boh kering nak tebal ke. Pak nak gipin kepek. Pati hidung tak naik, habis kering cedek nak naik. Kenapa aku tengok belah tu nampak kepek hidung ni nampak macam hanya boh kering ni. Ni orang tanya ni berapa kali mula-mula ambil kereta giling-giling tu. Batu boh kering. Nak nampak tebal sini. Moga sini kepek dah. Pas sini gelang tu orang pas nak naik boceng sikit, boh kering banyak sikit. Lepas tu bulu kening nampak tak letik, ambil alat tu letik wak. Weh. Kadang-kadang jalan, aku tengok pasal lain. Lain nak nampak supaya nak makan aku ni. Lepas tu yang makan doa tak boleh kau nampak jadi mana. Kita nampak macam deh. Orang kita pakai padai-padai, dia jangok. Kalau orang putih, dia tak boleh pakai doa. Dia pakai doa nampak tua. Kena pakai sikit-sikit budak budak nampak basah-basah situ ya. Dia orang jangok. Orang jatuh pun supa kak. Kalau bisa dia jangok dah, dia kacang getang nah. Nyuak mata supa dengan hatu raya tu. Kau dah. Nah. Sikit-sikit bulu mata letik dan muka dan wajah Nabi seperti bulan purnama. Mana bulan purnama? Sehari bulan tak panggil bulan purnama, dia panggil apa tu? Dia panggil hak tu dia panggil ke? Hilal. 1 hari bulan hilal, 2 hari bulan hilal. Anak bulan siapa 7 bulan dia panggil apa? Dia panggil Badru. Siapa 15, 7, 14, 13, 14, 15 dia panggil Qamarun di mana sah? Qamarun. Ni dah. Muka Nabi seperti bulan penuh purnama. Yakni malam 15. Kalau kita tengok muka Nabi cerah deh. Siapa sahabat nak tengok muka Nabi tak berani. Sebab apa tak berani? Nak jak tak kuat berdoa cahaya pada muka Nabi lah tu nak tengok tak boleh. Tak berani nak tengok. Tapi lu tak tengok tak boleh duduk, tak sedap nak tidur, tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, tak boleh nak bayar, tak tengok muka Nabi. Tapi nak tahu muka Nabi cahaya ya kuat tak kuat, supaya bulan penuh purnama tu becah di muka ya. Apa berita ni? Bila kita tengok lama-lama sepecah sebab apa cahaya ya kuat dah tu baik. Maka pada muka Nabi cahaya kuat tu baik dah seperti bulan penuh purnama weh. Dah. Dan lahir diperanak pada kota Mekah. Lahir Nabi beranak Nabi tempat darah di kota Mekah di hadapan Masjidul Haram. Sebelah balik pintu Marwah. Innas safa wal marwata wa min sya'airillah. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junah alaihi an yatawafa bihima. Salah ke nak safa marwah? Tak salah. Saya kata ada innas safa wal marwata min sya'airillah. Maka tu sebelah balik pintu Marwah
Maka sebelah balik tu lah orang panggil ada jamel. Jamel situ tu pak lorong kita jalan tengah tu rumah Siti Khadijah. Mari ke depan ni sikit. Tempat Nabi nya lahir, tempat Nabi tumpah darah. Sekarang lah ni panggil Maktabah Makkiyah, panggil Hang Samud hak Saudi. Satu sasa dan mendiami ia pada Mekah. Nabi duduk mendiami pada Mekah selepas daripada bangkit jadi rasul untuk menyebar risalah Allah 13 tahun. Bermakna umur Nabi 53 tahun. Ketika ni umur Nabi 53 tahun. Maka memberi izin dan membenar oleh Allah Ta'ala bil hijrah dengan berpindah Nabi kepada Madinah. Pada awal umur Nabi 53 tahun. Ingat molek. Umur Nabi 53 tahun ni. Ada lagi nya lebih kurangnya kita kata 10 tahun lagi. Nabi nak wafat ni. Pada umur Nabi tu 53 hijrah pergi kepada Madinah. Pada awal umurnya 53, maka asal Madinah sebelum hijrahnya, sebelum hijrah. Belum Nabi hijrah pada Madinah, nama Madinah Yathrib. Baca lah Yathrib. Apa Yathrib? Iaitu satu kampung yang banyak penyakit. Maka apabila Nabi berdoa dengan Allah Ta'ala, minta Tuhan angkat penyakit ta'un. Apa penyakit ta'un? Nyakit cerah mutah. Nyakit mutah kuat. Mutah orang panggil hihajiwa takarut. Bahasa siya orang panggil nyakit wat kai wat yai. Ataupun orang panggil nyakit cerah mutah. Ataupun nyakit orang panggil hiwa takarut dulu. Sebab jambai tak ada warna nak berok kepala getah ya. Lalak dengan makan nasi kita. Jurung ni ni jadi hiwa takarut. Maka Nabi berdoa. Apabila Nabi berdoa, Allah Ta'ala akadkan penyakit ni melalui itulah dia panggil Al-Madinatul Munawwarah. Dan mendiami Nabi pada Madinah masanya 10 tahun dah. Dan lepas itu wafat, yakni sempurna hidup pada hijrah yang ke-11. Ingat malak dari kita ngaji dah. Itmamul wafat, Nabi itu mati pada tahun yang ke-11 daripada Al-Hijrah An-Nabawiyah. Di wafat Nabi, maka dikubur, ditanam Nabi pada tempat wafat. Nabi mati mana, situlah tempat jadi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Iaitu dalam kitab rata di hujrati Sayyidatina Aisyah, di dalam bilik bagi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hujrah, apa nama hujrah? Bilik Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pak Nabi kata pada satu hadis tanah, ma baina mimbari, baca molek, mimbar, nak baca tebal. Alhamdulillahi nahmatu mimbar. Wa baiti, dan di antara rumahku ni raudatun min riyadil jannah, ialah ada satu tanah daripada kebun-kebun syurga. Lebih kurang ni rumah Nabi, tu memang Nabi 14 mik, 15 mik, halis sana. Pastilah ni tanah daripada tanah syurga. Nah, sekadar tu lu kamar dikata wallahu a'lam. Banyak tu dah, faham tu. Kehidupan Nabi di sana lagu mana, alhamdulillah. Buka ni pula sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dan lagi wajib kita i'tikad dapat melihat orang yang mukmin akan Tuhannya pada syurga. Ini wajib kita kena i'tikad. Dan wajib kita kena berpegang. Kata kita boleh tengokkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni bersalahan akidah Mu'tazilah. Buat itu. Kata kita tu boleh lihat orang mukmin akan Tuhannya, Tuhan orang yang mukmin. Lihat tu di mana? Tengok di mana? Pada syurga. Yakni pada bukan dunia. Pada dunia mustahil kita nak lihat Allah Ta'ala. Malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat itu. Melihat orang mukminin akan Allah, akan Tuhannya pada akhirat, yakni pada syurga. Dah mustahil sekali-kali nak tengokkan Allah Ta'ala dengan mata lenar di dunia. Bersalahan malaikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tengok pada dunia. Adapun Allah Ta'ala bagi Mu'tazilah kata tak boleh tengok Allah Ta'ala sekali-kali, walaupun di dunia, walaupun di akhirat, di syurga pun nak tengok tak boleh, kata Mu'tazilahnya. Sebab berpegang ayat kita waridah dalam apa Usuluddin, famanistaqarra makanahu fasawfa tarani. Siap ke apa? Tuhan katanya fa inistaqarra makanahu, jika tetaplah oleh tempat Nabi Musa duduk bukit Tursina ni, Tuhan kata fasawfa tarani, maka lagi engkau lihat akan daku hai Musa. Mu dapat tengok aku lah. Apabila mung tak ni tengok bukit tak konyol, bukit tak kocak, boleh tengok. Tapi Mu'tazilah kata tak boleh tengok Allah Ta'ala sekali-kali, walaupun di akhirat kalipun. Maka iaitu melihat orang yang mukminin akan Tuhannya pada syurga harus pada akal. Orang panggil perkara yang harus pada akal.
Bukan perkara yang harus pada adat. Bukan harus pada syarak, yakni pada akal fikiran kita, perkara yang logik, perkara yang harus boleh kita tengokkan zat Allah dan wajah Allah di akhirat nanti. Adapun dunia tak boleh lengigang, boleh tak? Dalam mimpi boleh mimpi harus. Salah tu seorang kata raaitu fil manam Allah ataupun wajah Allah fil manam. Aku sudah tengok Allah Ta'ala di dalam tidur. Maka kata ulama semua tengok dalam tidur, ini dikatakan jaizun, boleh. Adapun kalau tengok lenal-lenal, tengok apa kita tengok telefon ni, tengok kitab dengan mata lenal, hak ni mustahilun aqlan. Mustahil pada akal kita sekali-kali. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tak boleh tengok dengan mata kaca, dengan mata lenal di dalam dunia ni. Adapun dalam mimpi, boleh. Imam Syafi'i pernah tengok Allah Ta'ala dalam mimpi. Abu Hanifah pernah tengok Allah Ta'ala 99 kali dalam mimpinya. Dalam mimpi semua ulama tak tolak. Tapi ketika hidup mata duk celak ini, cuba kita tengok pelita, tengok mata Zuhair, hak ni tak boleh. Hak ni mustahil pada akal. Tapi pada akhirat esok boleh tengok dengan mata kita. Di akhirat esok akan buat akan zat Allah dan wajah Allah. Kenapa kata harus? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tu mawjudun. Kerana Tuhan tu benar ada. Sebab tu boleh tengok. Pahala ni tak boleh tengok. Tak boleh tengok Tuhan takwil kita tak sampai masa. Benda tak sampai masa tak boleh supaya dia ni. Kerana tak buka pondok lagi tak apa masa lagi. Ilmu tak penuh lagi. Nak buka boleh tak? Boleh, tapi buka jadi selerak tabak sebab ilmu tak cukup. Ilmu tak padat. Pada mo ni sebab apa weh kata dia saat ni tu nak buat kereta tak boleh panak kita budak lagi mau lepas 5 16 13. Nah, dia panas dah kereta tapi tak boleh bawa anak tak sampai masa. Lepas tu kita lah ni sebab apa tak boleh tengok Allah tak sampai masa. Sebab apa tak sampai masa? Mata kita. Kalau Allah Ta'ala tengok zat ya, mata kita nak terima tak boleh. Sebab zat Allah zat qadim. Mata kita dikatakan hadithun. Mata kita ni baru makhluk yang dijadi oleh Allah. Maka zat yang qadim nak pergi tengok tu dengan mata yang baru tak ada. Bakar weh. Ya tak pada zat Allah kuat berdoa cahaya dia. Dia tu dikatakan qadim, mata kita mata hadis baru nak pergi tengok ke zat Allah, maka tak pada orang panggil power. Cahaya, pelita yang ada pada mata kita, ya tak pada nak pergi tengok zat Allah. Sebab tu Tuhan tak boleh tengok, takut terbakar. Tapi di akhirat Allah buka peluang, Allah beri izin ni boleh kita tengok akan zat dia di dalam syurga. Nah, sebab pada ketika ni kerana Allah maujud. Pada mau kata kerana Allah Taala maujud kerana kita tak boleh tengok. Tak boleh tengok sebab Tuhan tak boleh tengok, Tuhan katuk dengan dindingnya. Apa kita tahu? Lek sana tu ada apa? Dia mau dinding. Boleh tengok tak? Tak nampak. Lek sana dinding ni ada apa? Tak boleh oyak dah. Kalau kita tak tahu di awan ayat tadi dana ni. Patut Tuhan dinding kita berapa puluh dinding. Dengan Nabi SAW, Tuhan dinding 70,000 dinding daripada anwar, daripada cahaya-cahaya. Sebab tu kita tak boleh tengok Allah. Nabi sendiri nak tengok Allah ketika dia terimakan semaya, kena lalu dalam 70,000 cahaya baru nak boleh tengokkan Allah Ta'ala. Pas kita kau teruk lagi Tuhan dinding. Sebab dinding tu tak nampak Allah sebenarnya. Benda ada sepuluh duit kita. Mula tu ada lah kocek 1,000. Ada, juga ada. Tengok sekali lagi. Duk mana duit kita ni? Tak ada ni. Pas duit kita cerak ada 1,000 saat ni. Lepas tu kau mana? Duit kita tu lenyak. Orang panggil lenyap, hilang. Ya. Hilang tu arti tak ada. Hai tu bukan tak ada. Ia hilang lagi. Hilang mana, jatuh mana kita tak tahu. Tapi benda tak ada lah. Ada. Kalau kita cari-cari temu supaya kakak mah kita taruh lemari. Kita taruh lemari ni cerak. Tiba-tiba pergi cari tak temu. Hilang ke mana? Herat ditikuk. Makna kakak mah tak ada. Maujud. Tapi ia hilang. Supaya Allah Ta'ala. Dia mata Tuhan tak ada. Ada. Tapi kerana kita tak boleh tengok. Sebab Allah Ta'ala terhilang daripada mata kita. Allah Ta'ala menghijakkan mata kita. Tak boleh tengokkan akan dia. Tak tak? Tuhan tu sebab tu akhirat boleh tengok Allah. Sebab Allah maujud. Dan tiap-tiap yang maujud itu mungkin dilihatkan dia akan yang maujud. Allah Ta'ala benar maujud. Apabila akhirat esok Tuhan buka kita tu boleh tengok, maka kita boleh lihat. Harus pada akal kita lihat. Sebab tu kaedah tiap-tiap benar maujud itu mungkin dilihatkan dia akan yang maujud. Dah harus kita lihat. Dan telah sabit pada syarak pula dengan permaan Allah. Mana dalil kata kita boleh tengok Allah? Tengok Tuhan. Wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tengok dah.
Tu. Wujuhun yawma idzin nadirah. Artinya, beberapa muka pada dimakan itu hari yang sehabis-habis. Eloknya. Muka apa ni? Muka bagi orang-orang beriman. Eloknya, jangoknya, putihnya, bercahaya-cahaya. Nah, sebab tu Nabi kata di dalam satu hadis, muka orang ni akhirat esok supaya apa? Supaya bitel la kal kaukabid durri, supaya bintang yang berjilah yang berkilat-kilat. Fuak ni Fuak ni belum nak masuk apabila orang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya pergi mi asmaya sudah. Ya pergi cuci tubuh. Kalau nak mandi pun ya mandi mi asmaya. Ya pun mi asmaya. Lepas tu dia klik ke akhirat. Muka dia supaya dengan bintang la cerah. Dan setengah hak Nabi sebut lagi kata wujuhum kal akmar. Muka mereka itu klik kepada akhirat supaya dengan bulan penuh penama. Cerah cuaca. Dia ni, fuak ni apabila belum pada masuk waktu 20 minit, 10 minit, ya pergi mi'ah maya. Tak ada rebel, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya tahu, agak asal nak masuk mi'ah maya, bla-bla. Taharah, bla-bla. Orang ni klik ke akhirat esok, wujuhum kal akmar, supaya dengan bulan-bulan. Dan setengah daripada wujuhum kal syamsi, supaya dengan matahari. Ketika rebel tu, ya duduklah sejik, duduklah baladah. Orang ber Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya duduklah baladah. Ya duduklah sejik dah. Fuak ni klik ke akhirat esok, muka supaya matahari. Ha ni dah ada ni. Deh. Wujuhum yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Oi, muka orang-orang beriman ni Allahu Akbar supa dengan bulan penuh purnama. Lepas tu ila rabbiha gi kepada Tuhan mereka ni nazirah, menilik mereka itu akan Allah. Elok. Lepas tu kepada Tuhannya, Tuhan bagi orang mukmin memandang sekaliannya. Sekalian orang pakat tengok Tuhan belaka weh. Pakat tengok Tuhan, pakat tengok Allah Ta'ala pada waktu ni. Ketika duduk dalam syurga Allah Ta'ala sekat tu dulu. Kamar kata, wallahu a'lam. Buka ni sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dah. Ya Allah, sikit-sikit dah. Sikit apa dah. Ini dah ada baca dah. Penat doa malam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tashmitil atisi wa hukmit tasa'ubi. Tengok. Ai haza ini satu bab pada nak menyatakan tashmitil atisi. Mengucap tahmid oleh orang bersing. Orang bersing. Aciu. Ya kata Alhamdulillah. Puak bersing ni banyak macam agak. Ya ada banyak tak. Kada aciu ada tak? Kada aciu yu ada tak? Ya banyak bersing. Ya ada banyak bab, banyak lagu kok dah. Maka sunat bagi orang bersing. Dia kata babu tashmitil atisi. Ini satu bab nak menyatakan ke gapo? Sunat bagi orang bersing dia kata gapo? Kita bersing pak aciu dia mata Alhamdulillah yarhamukallah. Dia kita kata aciu dia mau pun kata kita kata Alhamdulillah. Kita mau pun kata Alhamdulillah. Kita kata Alhamdulillah yarhamukallah. Mintalah Tuhan rahmat akan kamu. Kena katalah. Wa hukmit tasa'ubi. Dan hukum bagi orang wahai menguak. Duk nguak-nguak. Duk lepas tu orang bersih ni daripada malaikat nah. Orang wahai menguak daripada syaitan. Tadi hukum lagi kau ya. Orang bersih semua ni tubuh dia ringin. Asyam. Alhamdulillah yarhamukallah. Saya mau jawab. Kita pun jawab yahdina wa yahdikumullah. Hidayat kami dah hidayatkan akan kamu. Lepas tu orang bersih akak ni yang nyakit tu baik. Hak tubuh badan duk berat daripada nak buat amal, berat nak semaya, berat cukup dia jadi ringin tubuh. Tapi fuak wahai menguat hak ni daripada syaitan. Dia duk Pak menguat lah tak ada kata itu. Menguat tengok gua no. Rawaina meriwayat oleh kami fi sahihil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Meriwayat di dalam sahih Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal sebeda ia dan kata ia Nabi, innallaha ta'ala yuhibbul utasa. Sesungguh Allah Subhanahu wa taala suka dan kasih kepada orang-orang yang bersih. Aciu. Nah, kalau fak tu be aciu kuat dah ada wahai bersing nah, bersing tu salah satu daripada Tuhan suka.
Lepas tu dia suka kau ana apabila bersimpak acau alhamdulillah. Demo pun jawab yarhamukallah. Ataupun dia jawab demo yarhamukallah. Lepas dia jawab sekali lagi yahdiyana wa yahdikumullah. Tu hewan penyakit dia. Wa yakrahu ta'atatha'uba, dan benci ia Allah dan tak suka ia Allah at-tatha'uba, akan orang yang menguak. Wahai menguak, duduk menguak, duduk tidur ngatuk mata menguak, tak ada berhenti-berhenti. Ni penyakit setan ingat. Sebab tu kalau penyakit apa menguak tu baik acak-acak tu, yalah setan nak tubik lah tu menguak semata-mata, duduk menguak puak. Tak boleh duduk menguak mata-mata. Ni boleh cek kalau folk kena penyakit iblis tu nak tubik. Tu ilamat dia. Kalau hai bersing penyakit nak tubik, kalau puak pubat dah, kalau misalnya dia menguak kuat-kuat, ini isyarat kata penyakit iblis tu dia nak tubik. Jadi tarak jadilah puasa tarak habis rai, tu boleh cek. Dan pula faiza atasa ahadukum, maka bila bersing oleh seorang kamu, wa hamidallaha ta'ala, dan memuji seorang kamu akan Allah, dia bersing pasti dia puji ke Tuhan. Kana nascaya ada ahadukum ning haqqan, terbenarnya ala kulli muslimin, benar di atas orang Islam, sami'ahu, memberi dengar la ya muslim, hu akan ahadakum ayyakula lahu, bahasa berkata la ya muslim lahu baginya. Dah bagi siapa dia, bagi kita kata-kata nah benar di atas orang Islam. Apabila dengar seorang itu bersing, benar bagi seorang Islam itu kata nah yarhamukallah, menrahmatilah ia akan dikau oleh Allah. Apabila bersimpak acau alhamdulillah, kita kata pipong yarhamukallah, merahmati akan dikauhi al-atis, orang yang bersing ni oleh Allah Ta'ala. Ia pun jawab kita yahdina, menghidayah akan kami dan hidayah akan kamu, yahdina wa yahdikumullah, dapat hidayah akan kami dan akan kamu oleh Allah. Sekat tu dulu. Ana fa innama huwa minasyaitan fa iza ta'asu wa amata tasaubu fa innama huwa minasyaitan. Kat tu dulu. Tamat kata wallahu alam.